Senyum sikit bro. Okey. Sikit aja Rizal ke atas. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Yang dihormati Haji Mahmud selaku tuan rumah, yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Syafi'i, tuan-tuan puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan inayah dan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama duduk dalam majlis pada malam ni. Jadi tuan-tuan puan, saya sebenarnya tak tahu Ustaz Syafi'i ada. Kau tahu tu dah siapa dah awal. Ada Ustaz Syafi'i, bukan kedudukan saya duduk atas kursi ni, ya tuan-tuan. Tapi tak apalah, ya. Saya rasa majlis ni lebih bersinar dengan adanya Ustaz Syafi'i berbanding adanya saya. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekadar perkongsian yang saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah sedia maklum dah apa yang saya mungkin akan sampaikan. Sebagai satu tazkiratun, satu peringatan untuk sama-sama kita merenung tentang satu catatan sejarah dalam kehidupan baginda Nabi SAW. Salah satu tanda kita menyanjung dan menjunjung Nabi Muhammad SAW adalah kita bergembira dengan apa sahaja yang Nabi bergembira. Apabila kita bergembira dengan sesuatu yang Nabi gembira, itu tandanya hati kita ni dekat dengan Nabi. Dan itulah sifat yang ada pada para sahabat. Sesungguhnya mereka gembira dengan apa yang Nabi gembira, mereka sedih dengan apa yang Nabi sedih, seolah-olah jiwa mereka itu telah bertaut dengan jiwa Nabi SAW. Dan salah satu perkara yang paling menggembirakan baginda Nabi SAW adalah peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Nabi begitu bergembira dengan perkara ini kerana Nabi tahu bahawa Isra Mi'raj ini tidak pernah diberikan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada penciptaan Nabi Adam sampailah kepada makhluk yang terakhir di permukaan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang mendapat nikmat Isra Mi'raj ini melainkan baginda Nabi SAW.
Dan Nabi menzahirkan kegembiraan Nabi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan caranya Nabi selalu membaca surah Al-Isra. Nabi merenung kembali, Nabi mengingati kembali saat-saat Nabi di-Isra dan juga di-Mi'rajkan melalui dengan cara Nabi selalu membaca surah Isra. Kita tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengingati Isra Mi'raj ni sekali setahun ya. Masuk bulan Rejab, terpampang banner, banting di mana-mana, ada ceramah, ada perkongsian tu, ada wacana, ada forum perdana. Setahun sekali kita akan teringat kepada Isra Mi'raj bila masuk bulan Rejab. Tetapi Nabi SAW mengingati Isra Mi'raj itu hampir setiap malam. Kerana di antara surah yang Nabi selalu baca pada malam hari itu adalah surah Al-Isra, yang mana dalamnya membicarakan tentang perjalanan Nabi SAW. Nama pun surah Isra, tuan-tuan. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini dan apa yang dilakukan di Masjid Surau di seluruh dunia membuat sambutan mengingati Isra Mi'raj, pada hakikatnya ini adalah satu sunnah Nabi. Kerana Nabi sendiri sentiasa mengingat kepada peristiwa Isra Mi'raj. Dan kita bila membicarakan Isra Mi'raj ini, hakikatnya kita sedang membicarakan satu nikmat teragung yang diberikan kepada Nabi SAW. Lalu inilah majlis-majlis yang kita bertahadduts bi ni'matillah, menceritakan nikmat-nikmat Allah, yang mana menceritakan nikmat Allah ini adalah satu suruhan daripada Allah sendiri. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu maka bicarakanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Isra Mi'raj ini dilihat daripada pelbagai sudut-sudut yang berbeza. Ada para alim ulama, mereka boleh mengupas Isra Mi'raj itu daripada sudut, contohnya sebab daripada sudut politik. Mereka mendapati perjalanan Isra Mi'raj ada memberikan isyarat tertentu kepada semangat kepolitikan. Ada orang dia boleh hurai Isra Mi'raj ini daripada sudut kehidupan sosial. Ada orang boleh hurai Isra Mi'raj ini daripada sudut pandang ulama tafsir. Ada orang boleh hurai Isra Mi'raj ini daripada sudut pandang ulama hadis. Tapi dalam banyak-banyak sudut pandang ni, satu sudut pandang yang agak sangat menarik perhatian kita adalah apabila kita meninjau Isra Mi'raj ini daripada sudut pandang ulama tasawuf. Ulama tasawuf mencungkil daripada peristiwa Isra Mi'raj ni macam-macam isyarat yang halus, yang mungkin saja kalau tidak didedahkan oleh ulama tasawuf ni, kita takkan terfikir bahawa sebenarnya Isra Mi'raj ni cuba nak mengisyaratkan kepada kita sekian-sekian perkara. Contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita tengok dalam Isra Mi'raj ini, sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi dibelah dadanya terlebih dahulu. Dan dada Nabi, hati Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril. Dan biasa kita dengar peristiwa membelah dada Nabi dan membersihkan hati Nabi ini berlaku pada umur Nabi ketika umur 4 tahun. Biasa kita dengar yang itulah. Tapi rupa-rupanya para alim ulama telah mengkaji hadis-hadis dan perjalanan sirah Nabi. Mereka menyatakan bahawa pembelahan dada Nabi ini berlaku sebanyak 4 kali. Dan perkara ini disebut oleh Abu Yasir Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Al-Anwarul Bahiyah. Syekh Muhammad menyatakan hati Nabi dibersihkan sebanyak 4 kali. Kali pertama ketika umur Nabi 4 tahun, kali kedua ketika umur Nabi 10 tahun, kali ketiga ketika Nabi dapat wahyu pertama umur 43 tahun, dan kali keempat ketika umur Nabi 53 tahun sebelum Isra wal Mi'raj. Dan pembelahan dada ini sendiri tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu mukjizat. Mukjizat yang sangat hebat. Kerana tidak ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain yang belah dadanya oleh malaikat Jibril dan dibersihkan hatinya. Dan nabi-nabi lain pun tak dapat kemuliaan macam ni. Betah lagi kita tuan-tuan. Ya, kita lagi-lagilah
tak pernah dibelah dada oleh malaikat Jibril. Kot kena belah dada dengan doktor mungkin. Masing-masing jantung dah tersembik 2, 3 kan, lepas tu pergi masuk hospital, masuk IDN, kena belah dada. Kita tengok ada kesan jahitan, tapi itu bukan kesan jahitan malaikat Jibril, itu doktor. Ada pun yang dibelah dada, dibersihkan hati dan dijahit oleh malaikat Jibril, itu adalah Nabi kita, Nabi SAW seorang sahaja. Bahkan dalam satu riwayat, ada sebagian sahabat menyatakan, saya melihat Nabi menanggalkan baju dan saya melihat ada kesan jahitan pada dada Nabi ni. Ya? Jadi itu sendiri satu mukjizat. Tinggal lagi, kenapa Nabi dibelah dadanya sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Ulama tasawuf menyatakan, ini Allah nak suruh isyaratkan bahawa sesiapa pun nak menggapai keredaan Allah, siapa pun nak berjalan untuk menuju kepada Allah, bersihnya hati itu perkara yang sangat utama. Hati kalau tak bersih tuan-tuan, segala amal ibadat akan rosak satu persatu dalam keadaan tidak kita sedari. Ada orang dia syok beramal ibadat dengan macam-macam amal ibadat, Masya Allah, Tabarakallah, tetapi hanya kerana dalam hatinya ada sekian-sekian penyakit hati, maka penyakit hati itu menyebabkan amalan-amalan yang ditolak sama sekali. Jadi orang nak menuju kepada Allah ni, hati mesti kena bersih. Bersih daripada apa? Daripada penyakit-penyakit hati. Apa contoh penyakit-penyakit hati? Hasad dengki sebagai contoh. Yang Nabi SAW sabdakan, hasad dengki ini dia akan makan pahala amalan seseorang seumpama api membakar kayu yang kering. Ada hasad dengki dalam hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, satu persatu amalan kita habis musnah, dibakar oleh penyakit hasad dengki tadi. Itu sebagai satu contoh hasad dengki. Yang kedua, penyakit riak, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis sebagai riak ini adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi riak ini bukan boleh dikesan dengan begitu mudah sekali. Berapa ramai manusia yang kulu kile dengan pelbagai cara ibadatnya, pakaiannya seumpama ulama dan sebagainya, tapi tersolid dalam hati dia penyakit riak, wal'ayazubillah. Dan setakat ni kita takkan jumpa orang dah riak, tiba-tiba dia mengaku, dia angkat tangan, ya saya rasa saya dah riak dah ni. Kenapa orang tak pernah mengaku dia benar riak, tuan-tuan? Sebab benda tu tersembunyi, orang tak perasan. Kalau perasaan pun tak ada kojol nak mengaku dah. Sebab dia tersembunyi lah, nak jaga hati itu daripada dimasuki oleh penyakit riak. Kan dalam satu lagi riwayat disebut bahawa penyakit riak ini sangat tersembunyi, seumpama seekor semut hitam di atas batu hitam yang berjalan pada waktu malam yang gelap gelita. Sehalus mana semut hitam berjalan atas batu hitam pada malam yang gelap gelita, sehalus itulah penyakit riak. Yang Nabi khabarkan benda tu adalah asyirk al-khafi. Zahirnya menyembah Allah, batinnya menyembah makhluk. Syirik tapi syirik yang khafi lah. Mana mungkin seseorang itu nak mendapatkan keredaan Allah, menuju kepada Allah dalam keadaan hatinya terpalit dengan dosa-dosa seumpama ini. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, dengan penyakit takabur. Penyakit takabur ni pun sesuatu yang sangat berbahaya. Cukuplah kalau kita ingat hadis Nabi SAW, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Takkan masuk syurga seseorang yang dalam hatinya terdapat perasaan takabur sebesar zarah. Tak ada, bukan sebesar bola golf dah. Sebesar zarah takabur tu kalau meloket dalam hati, Allah dah tahan masuk syurga. Dan syurga itu tidak akan didiami dan dimasuki oleh orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit takabur. Buktinya,
si iblis yang sekian-sekian lama memang dah duduk dalam syurga, pada saat hatinya dah mula takabur, dia menyatakan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Dia merasakan diri dia lebih mulia daripada Adam. Pada saat itu Allah dah halau dia keluar daripada syurga. Pada saat itu Allah melaknat dia sampai hari kiamat, kerana telah dimasuki oleh penyakit takabur. Ada satu kitab yang sangat bagus tuan-tuan, kalau kita boleh baca kan. Tajuk dia adalah Kitab Ummul Amrar, ibu kepada penyakit-penyakit hati, karangan Maulana Zakaria Kandalawi, yang telah diterjemahkan oleh guru kita Maulana Abdul Hamid. Ya. Kalau baca kitab tu kan, dalam kitab tu Maulana Zakaria dia huraikan sehalus mana penyakit takabur ni bertapak dalam hati dalam keadaan usah payah nak cari. Usah payah nak detect tuan-tuan. Jadi ini contoh-contoh penyakit hati yang wajib kita bersihkan hati ini dalam usaha kita nak menuju kepada Allah, supaya jangan seseorang itu syok sendiri dengan amal ibadat dan dia merasakan dia dah banyak beramal, dia merasakan banyak ibadat, tetapi dia terlupa dalam hatinya itu ada perkara-perkara yang membinasakan amalan dia dalam keadaan tak solat. Takut sampai ke akhirat nanti tuan-tuan, kan, orang tu tengok kosong pahala. Dia pun terkejut, dia tanya laki malaikat, "Weh malaikat, marin rasa dah pergi masjid setiap hari dah. Rasa dia tak tinggal qiyamul lail pun. Rasa sembahyang sunat selalu dia buat. Rasa umrah dah selalu pergi, rasa Quran dah selalu baca, zikir dah macam-macam. Mana poi pahala-pahala ni kan?" Dia tanya dengan malaikat. Malaikat jawab senang, "Ya, itulah kau," dia kata. Kan, hati tak jaga. Disebabkan hati tak bersih, amalan tersebut dicampak oleh Allah. Wal-iazubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara pertama yang kita nak belajar daripada Isra Mi'raj ni adalah pentingnya menjaga hati. Dan menjaga hati ini, dia bukan disuruh ke atas orang-orang yang biasa-biasa. Menjaga hati ini, semakin dia tu hebat, semakin penting untuk dijaga hati. Kerana semakin dia hebat, semakin capek hati dia rosak. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran menyatakan antara golongan yang paling kuat berhasad dengki sesama mereka itu golongan alim ulama. Alim ulama cepat berhasad dengki sesama mereka. Sebab apa? Dalam hati mereka ada perasaan kagum dengan diri sendiri. Dia tengok orang lain tak boleh lebih daripada dia, berhasad dengki. Orang-orang hebat ni semakin capek hati dia rosak. Jadi semakin hebat dia, daripada sudut ilmu ke, daripada sudut amal ke, daripada sudut ibadat ke, semakin hebat, semakin dia kena jaga hati dia. Itu pengajaran pertama tuan-tuan yang boleh kita cungkil daripada Isra Mi'raj. Dan di antara pengajaran yang sangat berharga yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj adalah, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi SAW disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menaiki Burak. Dan ulama tasawuf kata, apakah kepentingan Nabi kena naik Burak ni? Tak boleh kau Tuhan Isra Mi'rajkan Nabi tanpa naik Burak. Zap sampai dekat Masjid Aqsa, zap turun naik ke langit, zap turun sampai kepada Sidratul Muntaha. Apa keperluan sangat nak suruh naik Burak ni? Lalu para ulama tasawuf kata ini adalah isyarat menunjukkan orang kalau nak berjalan menuju kepada Allah ni, nak menjadi hamba Allah ni, dia mesti kena ada bekalan dan juga tunggangan. Orang kalau tak ada bekalan, tak ada tunggangan, takkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan daripada rumah dah datang topik ni kan, nak tak nak mesti kena naik motor, nak tak nak mesti kena naik kereta. Boleh jalan kaki 3 jam lah sampai tuan-tuan. Petah lagi kita nak pergi Bandar Seremban, petah lagi nak pergi Tampin, petah lagi nak pergi KL. Kita kat dunia ni pun nak pergi satu dompet kena naik tunggangan. Maka nak menuju kepada Allah, nak berjalan menuju kepada Allah ni pun samalah, kenalah ada tunggangan ni. Tak ada tunggangan, sama ada tak sampai atau lambat sampai.
Maka apakah tunggangan kita tuan-tuan dan puan-puan? Itu tidak lain tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Orang yang dalam diri dia tak ada ilmu pengetahuan yang secukupnya, dia pasti tidak mampu berganjak nak berjalan menuju kepada Allah. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, kunna aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan fatahlik, atau kama qala Nabi. Nabi berpesan kepada kita semua, jadilah orang yang alim. Pilihan pertama, jadi orang alim, orang yang berilmu. Kalau tak dapat, maka Nabi bagi option kedua, kun muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Pergi mengaji, pergi majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau, pergi taraki dengan tuan-tuan guru, ambil ilmu daripada orang-orang alim. Jadi muta'allim, belajar. Kalau tak dapat juga belajar, macam mana? Jadi mustami'an, dengar ialah. Dengarlah ilmu tu kat telinga walaupun tak faham. Dengar je. Duduk je dalam majlis, walaupun tak faham apa ustaz tu syarah, tak faham tak apa, duduk je. Dengar. Kalau tak dapat juga dengar, Nabi bagi option keempat, kun muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Dia tak dapat jadi orang alim, dia tak dapat belajar, dia tak dapat mendengar, tapi dalam hati dia suka pada ilmu. Dia tengok ustaz-ustaz mengajar ilmu, dia jadi suka. Dia tengok budak-budak mengaji, dia jadi suka. Dia tengok kitab, hati dia gembira tengok kitab. Sebab kecintaan dia pada ilmu tu tadi. Dia tak dapat pergi majlis ilmu, memang tak dapat pergi, tapi dalam hati dia teringin nak pergi. Itu tandanya cinta pada ilmu. Option keempat Nabi bagi. Dan Nabi pesan jangan ambil option kelima. Yang ambil option kelima ni, Nabi kata fatahlik, dia akan hancur binasa. Apa option kelima ni tuan-tuan? Kita tunggu habis azannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pesan dalam hadis tadi, Nabi kata jadi orang alim kalau tak dapat, jadi orang belajar kalau tak dapat, jadi orang mendengar kalau tak dapat, jadi pencinta ilmu. Nabi kata jangan jadi kelima, nescaya kamu akan hancur binasa. Apakah yang kelima ni? Nombor 5 ni adalah yang bukan 1, 2, 3, 4. Maka 5 lah dia. Alim pun tidak, belajar suruh mengaji pun pemalas, mendengar pun malas, cinta pun tidak. Kau duduk mengomennya. Ustaz ni tak pandai, ustaz ni tak reti, ustaz ni muka tak handsome, ustaz ni tak pandai berkelakar kan. Duduk mengungutnya, komennya kerja kan. Maka orang ni masuk kepada kelompok nombor 5 yang Nabi janjikan dengan kebinasaan. Maksudnya apa tuan-tuan? Mudah ya.
wajib ada hubungan dengan ilmu. Wajib kita ni ada hubungan, keterikatan dengan ilmu. Boleh jadi orang alim, silakan. Tuan-tuan rasa lepas ni boleh lagi ni, sopet lagi ni, masuk pondok ni, masuk madrasah ni, boleh lagi ni, masuklah, belajarlah jadi orang alim. Tapi berapa ramai yang mampu tak? Okey. Kalau tak dapat, jadi orang mengaji. Pergi mengaji sana, pergi mengaji sini. Ada pengajian kitab ni, ada majlis ni, ada surau ni, pergi mengaji. Option kedua. Tak dapat juga, duduklah, mendengarlah ilmu. Dengan apa cara sekalipun dengarlah. Dengarlah radio Hakim tu kan, TV Hijrah ke apa benda tu kan, dengar. Tak dapat juga, sekurang-kurangnya dalam hati ada rasa cinta, suka pada ilmu. Maksud mesti kena ada tali yang mengikat dengan ilmu ni. Kalau hilang tali tu, Nabi kata hancur binasa. Carilah jalan tuan-tuan. Kita nak bagi contoh, payah juga kan. Nak bagi contoh payah. Kita boleh fikir sini apa contoh-contoh dia, apakah cara-cara dia pada situasi kita sekarang, dalam keadaan kesibukan kita sekarang, dalam keadaan keadaan kita sekarang ni, macam mana nak mengadakan tali kita, hubungan kita dengan ilmu. Nak pergi mengaji, nak pergi ziarah ustaz, nak minta doa daripada orang alim, minta doa daripada pandai-pandai lah tuan-tuan. Yang penting Nabi pesan, jangan sampai langsung tiada hubungan dengan ilmu. Maka orang macam ni penghujungnya adalah kebinasaan. Itu isyarat yang halus yang kita dapat daripada kenapa Nabi SAW disuruh menaiki burak. Maksudnya nak mengisyaratkan kita ni mesti kena naik tunggangan, mesti kena ada bekalan. Bekalan kita tidak lain tidak bukan adalah ilmu pengetahuan. Dan orang-orang yang beribadat kepada Allah dalam keadaan tak cukup ilmu pengetahuan, orang ni copek kena tipu dengan setan. Senang kena tipu dengan setan bila tak ada ilmu. Dia rasa dia syok sendiri, dia rasa dia dah semakin hebat, dia rasa Masya Allah ibadat dia melayakkan dia ni mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Datang setan, dia kacau sikit dia, terpelanting dia. Dan setan ni pandai tuan-tuan dan puan-puan. Pandai dia masukkan was-was dia, kan? Jadi orang kalau tak ada bekalan ilmu ni, perjalanan dia menuju kepada Allah menjadi sangat sukar. Itu isyaratnya. Ditambah lagi dengan beberapa isyarat yang lain, di antaranya adalah Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diberi pilihan oleh Malaikat Jibril. Dalam satu riwayat kata Nabi diberi pilih susu dengan arak. Dalam satu riwayat lagi dinyatakan Nabi diberi pilih susu, madu dengan arak. 3. Dan bila Nabi diberi pilihan dengan arak, itu tidak sepatutnya menimbulkan konflik. Takut kita terfikir, kenapa lah Jibril bagi arak pula? Bukan arak ni memang dah haram kok. Maka ulama' menjawab dengan 2 jawapan. Pertama, pada ketika berlaku Isra Mi'raj ni, pengharaman arak belum berlaku lagi. Belum jatuh haram lagi. Ya, itu satu pandangan. Pandangan kedua, yang Jibril bawa tu arak daripada syurga, bukan arak kat dunia. Arak kat dunia memang haram. Arak kat syurga mana nak haramkan tuan-tuan? Itu ni'mat. Jadi ketika dihulurkan dengan susu dan dihulurkan dengan arak, boleh sahaja Nabi nak pilih arak. Tak salah tu dah. Memang tak salah kalau Nabi pilih arak. Tapi Nabi pilih susu. Dan kalau kita ambil yang 3 pilihan tu tadi, arak, madu dengan susu, Nabi pilih susu. Maka daripada sini ulama' tasawuf menyatakan ini mengisyaratkan kepada kita ni kena pandai memilih. Pandainya nak memilih sesuatu, itu adalah tanda orang tu cerdik. Dan kecerdikan orang itu terbukti bukan disuruh pilih antara benda yang baik dengan benda yang buruk. Kalau ada satu benda baik dengan satu benda buruk,
Kita pilih benda baik, itu budak tadika boleh buat. Budak tadika tahu benda ni buruk, benda ni baik. Of course dia akan pilih benda baik. Itu tak mencabar. Yang mencabarnya apa? Yang mencabarnya ada 3 benda yang baik dan disuruh kita pilih salah satu. Maka nak disuruh kita ni fikir di antara 3 benda baik ni, mana yang paling baik, mana yang terbaik, itu disuruh kita pilih. Ada madu, ada susu. Dua ni tuan-tuan, baik tak dua ni? Madu sangat baik, susu sangat baik. Kalau kita diberi pilih, mungkin kita confuse. Madu penawar, susu berkat. Mana nak pilih ni? Dan Nabi pilih susu kerana susu itu lebih afdal daripada madu. Dan susu itu kata Nabi, kata Jibril, adalah fitrah. Budak baru lahir tuan-tuan, kan, biasa kita bagi dia susu pun kita bagi dia madu. Susu lah kan. Kok tuan-tuan bagi budak tu minum Coca-Cola? Budak baru lahir, minuman dia adalah susu. Bukan madu, bukan apa benda lain, tidak. Walaupun madu tu baik, tapi yang paling penting diperlukan oleh seorang insan yang bersifat fitrah itu adalah susu. Susu ibunya sendiri. Jadi di sini isyarat nak suruh kita pilih benda yang terbaik di antara benda-benda yang sangat penting. Kalau kita senaraikan hidup kita pada hari ini, kita akan tengok banyak benda-benda penting dalam senarai kita, tuan-tuan. Mungkin kita penting nak beli rumah, mungkin penting nak beli kereta, mungkin penting nak tu, nak ni, apa semua. Tapi kita senaraikan semua benda yang penting-penting tadi kan, keluarkan satu yang paling penting. Maka itu adalah suatu cerdik dalam membuat keputusan. Mana kita tahu mana yang penting, mana yang tak penting? Macam mana nak tahu, tuan-tuan? Kita ni kalau senarai 5 benda kan, tengok 5 penting belaka. Tapi nak bagi keputusan ada 5 semua penting belaka. Nak beli rumah penting, nak beli kereta penting, nak investment penting, nak kahwin satu lagi, sangat penting. Confuse kita kan, semua penting lah kau. Mana penting, mana tak penting itu, yang boleh membuat keputusan itu adalah Tuhan yang menciptakan kita. Itulah yang paling tahu mana penting, mana tak penting. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka pada satu benda, padahal benda itu baik untuk kamu. Boleh jadi kamu suka pada satu benda, tapi benda itu tak elok bagi kamu. Dan cantiknya ayat itu Allah Ta'ala tutup dengan firman-Nya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu apa yang baik buruk untuk kamu, kamu takkan tahu. Jadi serahkan pemilihan itu bagi Allah. Allah yang akan membuat keputusan apa yang penting, apa yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak senarai kita, tengok Allah suruh dahulukan apa. Dalam satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Imran, Allah Taala berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Ya. Saya nak baca Al-Quran, saya takut sikit sebab ada Ustaz Syafi'i kat sini. Kau salah pula tajwid aku, nanti payah gitu kan. Jadi senang bagi mafhumnya, jangan baca ayat tu. Nanti kalau tunggu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, tuan-tuan, zuyyina linnas, dihiaskan kepada manusia ini keinginan. Hubbus syahawat, suka kepada nafsu, suka kepada perempuan, suka kepada anak-anak, suka kepada emas, suka kepada perak, suka kepada khailil musawwamah.
kuda yang dihias dengan pelana yang cantik, maksudnya kenderaan. Suka kepada kereta mahal, suka kepada rumah mahal. Manusia dalam tabiat diri dia memang ada kesukaan pada semua benda tu. Allah Ta'ala sebut sihat-sihat. Kan? Kemudian Allah Ta'ala sambung, dan orang-orang yang bertakwa, maka di sisi Allah ada yang lebih baik daripada semua itu. Lebih baik daripada kahwin dua, lebih baik daripada emas dan perak, lebih baik daripada kenderaan yang mahal. Di sisi Allah itu ada benda yang jauh lebih baik. Jadi Allah Ta'ala sebut, walilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, di sisi Allah, Allah siapkan jannat, taman-taman yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan Allah Ta'ala siapkan bidadari-bidadari dalam syurga. Jadi Allah nak suruh kita buat comparison, tuan-tuan dan puan. Ni kita suka, manusia memang akan suka kepada kahwin, suka kepada anak-anak, suka kepada kenderaan, suka kepada emas, suka kepada kekayaan. Tapi Allah isyaratkan, Allah kata pilihlah apa yang mulia di sisi Allah. Allah nak suruh kita pilih apa yang Allah suka. Jadi bila kita kata kita buat senarai, sekarang ni kita ni penting, ni penting, ni penting, ni penting, maka tanda kecerdikan seseorang itu adalah dia akan pilih apa yang dipentingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda lain semua duduk belakang. Hari ni kita dalam kesibukan kita ada masa nak pergi majlis surau, duduk dalam majlis ilmu, tadah kitab. Itu tandanya cerdik. Dalam kesibukan dan kejar banyak benda, ada masa nak pentingkan apa yang Allah suruh pentingkan. Dalam keadaan kita ada belanja tu, ada belanja ni, nak tu, nak ni, apa semua, kita boleh simpan duit pergi umrah. Banyak lagi belanja lain nak buat ni, tapi dapat pergi umrah yang pertama sekali. Itu tandanya orang tu cerdik, kerana dia mendahulukan apa yang Allah suruh dahulukan. Jadi kecerdikan kita ni, tuan-tuan dan perempuan, bergantung kepada sejauh mana kita mendahulukan apa yang Allah dan Rasul suruh dahulukan, berbanding apa yang kita sendiri nak dahulukan, mengikut keinginan dan kehendak kita. Jadi pilihlah, berhati-hatilah tuan-tuan dan perempuan dalam membuat pilihan. Dalam kita nak mendahulukan apa, mengutamakan apa dalam hidup kita. Ada setengah orang, dia ada duit nak beli rumah, dan dia ada pilihan kedua, duit tu nak guna untuk hantar anak dia pergi belajar di luar negara. Sanggup dia tak jadi beli rumah demi nak hantar anak dia pergi belajar Mesir ke, Yaman ke, Jordan ke, dibagi duit, bolehkan tiket, bagi duit saku pergi belajar. Dia pilih menghantarkan anak dia pergi belajar menuntut ilmu di luar negara, dan dia sanggup korbankan keinginan dia nak beli rumah. Ini orang cerdik. InsyaAllah hasil daripada keputusan tu dia akan tengok dalam kubur nanti, berbanding orang-orang yang sentiasa mendahulukan keinginan diri dia. Apa yang Allah dan Rasul suruh buat, dia letak belakang. Bila ada duit tambahan, bila ada masa kosong, baru buat yang Allah dan Rasul suruh. Kalau tak ada masa, tak payah buat. Itu tak cerdik tu, tuan-tuan. Jadi Nabi mengajarkan kita, bila Nabi pilih susu, walaupun sebelah susu tu ada madu, Nabi nak suruh kita pilih yang terbaik untuk diri kita, apa yang boleh menjamin kebahagiaan kita dunia dan juga di akhirat. Yang ni mungkin sering kali kita akan tersilap. Kita mungkin dalam beberapa keadaan mendahulukan sesuatu yang bersifat untuk kepentingan diri, berbanding mendahulukan apa yang Allah dan Rasul suruh buat. Jadi tuan-tuan dan puan, ini juga adalah salah satu isyarat yang halus yang kita boleh belajar daripada Isra Mi'raj. Ada pun yang terakhir adalah apa yang kita boleh belajar daripada pertemuan antara Nabi SAW dan juga dengan Sayyidina Ibrahim AS. Bila Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim, dan sebelum tu, setiap langit Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi tertentu, Nabi Idrisnya, Nabi Isanya, Nabi Ilyasanya. Dan setiap Nabi
yang Nabi jumpa tu, setiap Nabi itu mendoakan Nabi SAW. Setiap Nabi doakan Nabi. Maka diambil isyarat daripada peristiwa ini adalah pentingnya kita ini meminta doa daripada orang-orang yang soleh. Pentingnya kita ni nak minta doa daripada orang-orang yang alim. Secara pastinya tuan-tuan dan puan, Nabi adalah lebih mulia daripada semua Nabi-Nabi yang ada pada 7 langit tadi. Sebab Nabi sebaik-baik makhluk. Tapi Nabi didoakan oleh Nabi-Nabi yang lain, padahal Nabi lebih mulia. Ini seolah-olah nak suruh kita ni sehandal mana tuan-tuan, kalau jumpa orang alim, orang saleh, cium tangan, minta doa. Minta doa daripada orang saleh, minta doa daripada orang alim, kerana boleh jadi dengan satu doa orang alim ni boleh mengubah keseluruhan hidup kita. Dalam satu kitab sejarah disebut, Syiar Alam Nubalah, mungkin kalau tak silap saya, ada seorang ni, dia meninggal dunia. Lalu ada saudara dia jumpa dengan orang ni dalam mimpi pada malam hari. Siang tu dia meninggal, malam tu jumpa dalam mimpi. Orang tu pun tanya, wahai fulan, macam mana keadaan kamu dalam alam barzakh? Macam mana keadaan kamu? Kalau bahasa kita, apa khabar lah, how are you lah, kan? How are you in barzakh, kan? Jadi orang tu pun jawab, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa-dosa saya. Maka orang tu tanya balik, apa amalan kamu buat sampai Allah ampunkan semua dosa-dosa kamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang dalam mimpi tu dijawab, dia kata macam ni, amalan dan duit ni tak ada benar dah. Adalah satu kali ni, ada seorang alim datang ke kampung aku. Aku pergi ke tempat orang alim ni, rupanya dia baru nak keluar daripada rumah. Masa orang alim ni nak keluar daripada rumah, aku tolong angkatkan selipar dia daripada jauh tu. Saya angkat, saya letak dekat dengan dia supaya senang dia nak pakai. Orang alim tu bila tengok aku bawakan selipar dia daripada jauh, letak dekat dengan dia, orang alim tu kata, Barakallahu fika wa ghafarallahu laka. Semoga Allah memberkati kamu dan Allah ampuni dosa-dosa kamu. Berkat doa orang alim tu tadi, Allah ampunkan semua dosa-dosa aku bila aku masuk dalam kubur. Ini kata, ni cerita ni termaktub dalam kitab-kitab yang masyhur tuan-tuan. Nak kata satu doa yang terpacul daripada mulut seorang yang alim, seorang yang saleh, yang dekat dengan Allah, membuatkan orang ni diampunkan semua dosa-dosa dia. Maka alangkah ruginya kalau kita ni duduk sebelah orang alim, sebelah orang-orang soleh, kita tak pernah minta doa. Itu payah kita tuan-tuan. Nak suruh kita sadar, nak suruh kita sadar. Itu isyarat kita dapat daripada peristiwa Nabi didoakan oleh Nabi-Nabi lain. Dan yang terakhir, bila Nabi SAW berjumpa dengan Malaikat Jibril, bila berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pesan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umat kamu dan khabarkan kepada mereka bahawa tanah dalam syurga itu sangat subur, dan tanaman untuk ditanam pada tanah itu adalah zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam suruh memperbanyakkan zikir ini, dan setiap kali zikir ini dibaca satu kali, maka akan ditanam satu pohon untuk orang yang membaca itu dalam syurga. Jadi kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini tersolid tentang satu kaifiat zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Itu tandanya sebagai isyarat bahawa setiap seseorang nak dapat redha Allah ni, dia tak boleh tinggalkan zikir. Zikir adalah satu rukun. Orang kalau tinggal dia zikir, dia akan putus daripada Tuhan. Zikir mesti kena ada tuan-tuan dan puan-puan. Zikir mesti kena ada. Dan zikir yang paling basic yang saya rasa kalau tak ada dalam satu hari tu,
Anggaplah hari itu tak ada berkat. Ada 3 zikir mesti kena buat. Yang pertama sekali adalah istighfar. Memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Maksud memperbanyakkan di sini bukan 3 kali, bukan 5 kali, bukan 10 kali. Memperbanyakkan di sini maksudnya paling sikit 100 kali. 100 kali istighfar kepada Allah dalam satu hari, itu adalah had minima untuk orang macam kita. Minima. Ya. Dan dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allahu min kulli dhaiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang sentiasa melazimi istighfar kepada Allah, maka Allah akan keluarkan dia daripada segala jenis kesempitan. Apa bodoh yang sempitkan hati dia ke dunia ni, satu persatu Allah akan keluarkan dia. Kod satu ni je kita dapat, cukup dah tuan-tuan. Dunia ni kita hidup tenang, bahagia, tak stres, tak serabut. Bila ada je masalah, Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Ada je masalah, nampak jalan keluar. Berkat istighfar. Kemudian Nabi pesan, dan Allah akan jadikan daripada segala kesusahan jalan keluar. Tadi kesempitan, Allah akan luaskan. Ini segala benda yang susah, Allah Ta'ala mudahkan. Kemudian penghujung dalam hadis ini Nabi sebut, dan Allah akan kurniakan kepada orang ini daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang luar biasa. Salah satu tips untuk murah rezeki ini adalah memperbanyakkan istighfar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalkan istighfar ni paling sikit 100 kali. Kalau kita dapat spend lepas subuh 5 minit sahaja cukup dah habis 100 kali istighfar. Lepas subuh 5 minit ya cukup. Kod lepas subuh tu tak sampai, tuan-tuan nak pergi kerja, masuk dalam kereta kan. Masuk dalam kereta pastikan ada tasbih digital yang kat Shopee jual RM1 tu lah. Maiden tu kan, bawa RM10 boleh dapat 10 biji. Boleh 2 kotak letak dalam kereta tuan-tuan. Budayakan masuk dalam kereta terus sarung kat jari. Tapi bukan suruh sarung kat jari lepas tu suruh dengar radio. Sarung kat jari tu maksudnya wirid. Ada kawan saya dia kata dia ada wirid kereta. Wirid kereta maksudnya dia masuk ke dalam kereta, mulut tu automatik zikir. Memang wirid tu dia dah budaya dah. Masuk dalam kereta terus istighfar 100 kali. Dan zikir-zikir lain. Dalam kereta ni tuan-tuan, sebenarnya cara yang paling bagus kita nak ibadat kepada Allah. Ya. Cara paling bagus kita nak ibadat kepada Allah ni dalam kereta sebenarnya. Ada seorang ustaz saya tuan-tuan dan puan-puan. Dia pergi kerja, perjalanan daripada rumah dan pergi kerja itu 1 jam. 1 jam lebih, jauh. Dia pernah ditawarkan tempat kerja yang dekat dengan rumah dia, dia tolak. Dia kata aku memang nak ambil tempat kerja yang jauh. Sebab apa? Rupanya dalam 1 jam tu dia mengulang Quran boleh khatam 3 juzuk tuan-tuan. Pergi 1 jam 3 juzuk, balik 1 jam 3 juzuk. Dalam kereta habis 6 juzuk. Isnin sampai Jumaat dah khatam 30 juzuk Quran dalam kereta. Lah kita ni tuan-tuan macam-macam radio dipasang ni tak? Jadi dalam kereta tu, ya, jadikan kereta tu tempat ibadat. Kan? Tempat ibadat. Malaikat pun diikut, dia kereta tu kat belakang, dia payung kereta tu. Jadi dalam kereta kalau dapat 5 minit habis dah 100 kali istighfar. Besar ganjaran ni tuan-tuan. Zikir nombor 2 adalah zikir la ilaha illallah. 100 kali paling sikit. Ini pun masuk tak banyak, 5 minit je. Kalau tuan-tuan duduk dalam kereta, istighfar 100, la ilaha illallah 100, baru habis 10 minit. Baru habis 10 minit.
Setelah itu bacalah selawat 100 kali. Selawat 100 kali ni mungkin lama sikit lah. Selawat tu ambil je lah yang pendek-pendek, janganlah ambil yang banyak-banyak, lama. Selawat tuan-tuan, jangan duk bantai qasidah pula kan itu. Baca selawat yang kita biasa baca dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cukup. Baca 100 kali. Baca 100 kali. Orang yang berpegang dengan selawat dengan Nabi ni, dia boleh nampak, dia akan nampak kehidupan dia boleh bertukar sikit demi sikit. Satu persatu bantuan Allah akan sampai. Satu persatu masalah orang tu akan selesai. Ini bukan saya janji, Nabi janji. Seorang sahabat nama dia Abu Dzar Al-Ghifari datang jumpa Nabi SAW, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, okey tak kalau waktu saya sepanjang hari saya habiskan 1/3 masa saya habis dengan baca selawat?" Nabi kata, "Bagus, kalau kamu tambah lebih baik." Maka Abu Dzar kata, "Kalau macam tu 1/2 daripada waktu saya sepanjang hari saya baca selawat. Okey tak ya Rasulullah?" "Bagus, kalau kamu tambah lebih baik." "Kalau macam tu 2/3 daripada waktu saya sepanjang hari saya baca selawat, boleh tak ya Rasulullah?" "Bagus, kalau kamu tambah lebih baik." Maka Abu Dzar kata, "Kalau macam tu semua waktu yang saya ada, waktu saya yang terluang, saya habiskan baca selawat." Maka Nabi SAW respon kepada kata-kata itu dengan menyatakan, "Idzan yughfaru laka dzambuka wa yukfa hammuka." Kalau macam itulah engkau buat, wahai Abu Dzar, nescaya akan dihilangkan semua dosa-dosa kamu dan akan dihilangkan semua kesusahan-kesusahan dalam hati kamu. Hati ini dah tak susah, hati ini dah tak rasa sedih, hati ini dah tak rasa tertekan. Tuan-tuan, kita nak apa lagi tuan-tuan? Dosa hilang, semua masalah selesai. Mencari apa lagi sebenarnya? Apa lagi tak cukup ni? Semua itu dengan berkat selawat kepada Nabi SAW. Jadi 3 zikir ini zikir paling asas yang mesti kena ada pada setiap seseorang pada setiap hari. Istighfar 100, la ilaha illallah 100, selawat 100. Lebih daripada itu silakan tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam zikir Nabi dah ajar, amalkan saja. Dalam keadaan kita menyedari kalaulah jiwa kita ini tidak kuat dengan zikir, maka jiwa ini sedang ditarik oleh syaitan, sedang ditunduk dengan nafsu, sedang direbahkan dengan dunia. Jadi pastikan dalam hari kita ini mesti kena ada zikir. Jadi secara ringkas, yang itulah serba sedikit beberapa perkara-perkara yang kita boleh ambil isyaratnya daripada peristiwa Isra Mi'raj. Kalau ikut catatan saya, ada lebih kurang 10 perkara. Yang tadi saya sebut tu baru dalam lebih kurang 5 perkara. Ada 5 lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kot panjang umur kita sambung tahun depan lah kot ya. Isra Mi'raj tahun depan kita sambung lagi 5. Jadi secara serba sedikit itulah yang ingin saya sampaikan. Dan saya minta maaf terlebih terkurang, secara khususnya kepada Tuan Guru Ustaz Syafi'i. Segan saya nak berkata-kata depan beliau ni ya. Jadi minta maaf kalau ada lebih kurang, dan terima kasih di atas jemputan. Alhamdulillah, kita akan menutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan maulid dan juga selawat kepada Nabi SAW.